Okay, jadi hari ni kita nak tengok kegunaan radioisotop dalam kehidupan lah kita kira. Nah, ni yang cikgu tulis ni senarai yang kita akan biasa tengok kat bawah sekejap lagi. Dia ada yang tak ada sebab macam-macam buku macam-macam dia bubuh radioisotop kan. Jadi tak sempat cikgu nak cari semua. Tapi yang ni yang selalu diguna, yang paling famous sekali Cobalt 60 ni. Okay, yang gamma ni kamu tengok dia produce sinaran apa. Jadi tiap-tiap bahan ni bergantung kepada half-life dia punya setengah hayat dan dia punya sinaran dia ada kegunaan dia yang berbeza-beza lah. Nah, jadi Cobalt 60, Xenon 133, Technetium 99M. Iodine, Natrium. Kadang-kadang kamu boleh agak kalau kata diguna dalam badan kita kan, kat mana bahan-bahan ni akan pergi. Sebab ada bahagian badan kita yang berbeza, dia akan memerlukan nutrisi yang berbeza kan. Jadi dia akan tarik bahan tu pergi kat kawasan tu lebih. Jadi kamu boleh agak lah kalau kamu pandai biologi pun kamu boleh agak. Jadi yang ni dia punya half-life dia yang pendek kamu nampak. Yang Cobalt ni panjang lah 5.26 tahun. Lepas tu ada yang pendek. Yang pendek ni selalu kita akan guna dia dalam apa? Kat mana kita nak guna half-life yang pendek? Siapa tahu? Kalau half-life tu pendek, kamu rasa kita nak guna dia kat mana? Kat perubatan ke, perindustrian ke, pertanian? Perindustrian. Kita nak pendek ke dalam perindustrian? Pertanian? Kenapa nak pendek? Tak, dalam perubatan. Okay. Dekat bawah ni cikgu tulis, ni gambar. Jadi kalau kata dalam perubatan, bahan radiasi tu kita nak guna dia untuk scan tau. Scan, nanti kita buat CT scan ke, PET scan ke, kita nak tengok. Radiasi ni kan dia keluar sinaran kan, jadi kita boleh nampak sinaran tu daripada luar. Tapi kita tak nak bahan radiasi tu ada lama dalam tubuh badan kita sebab bahaya, nampak tak dia masuk kan. Sama ada kita minum, makan pil ataupun inject masuk dalam badan. Yang tu kita nak pendek, maknanya dalam perubatan kita nak yang 5 hari, 8 hari, 15 jam ni. Tapi kalau yang perindustrian, yang ni cikgu simbol apa ni? Simbol duit. Okay, jadi untuk jimat kos, kita ambil kira kan, kalau kata kita nak beli bahan radiasi ni bukan murah kan. Jadi untuk jimat kos, perindustrian dia akan guna yang panjang-panjang sikit, kecuali kalau yang tak boleh dielakkan lah, jadi jimat kos. Okay, jadi kita akan guna tihaf yang panjang. Okay. Jadi kalau yang ni nak masuk tubuh badan, jadi kita nak tihaf dia pendek. Okay, jadi tak semestinya semua masuk dalam badan lah. Sekejap cikgu tunjuk kamu. Kadang kita nak dia pada alat tu. Jadi kalau dia pada alat, kita kira dia kita nak tihaf dia panjang. Jadi yang ni Cobalt 60, Xenon, Technetium, Iodine, Natrium. Dia ada half-life dia. Jadi kalau kata exam, dia akan bagi kamu essay, dia akan suruh kamu pilih lah. Kamu nak setengah hayat dia panjang ke pendek. Kamu nak dia mengeluarkan sinaran alfa ke beta ke gamma. Kamu kena tahu apa yang kamu nak pilih, faham? Jadi kadang-kadang nama ni kamu kena ingat sebab dalam essay tu dia suruh pilih mana satu bahan radioisotop yang kamu nak guna. Cobalt 60 ke, nak guna karbon 14 ke. Dia ada nama-nama sikit-sikit yang kamu kena hafal. Okay, jadi yang ni gamma, kalau cikgu tulis 2 ni maknanya dia keluar 2 lah. Iodine ni dia ada gamma, ada beta dia akan keluarkan 2-2. Natrium ni pun Cikgu. Ya. Itu 99M lah. Ya, dia ada M kat ujung dia. M tu metastabil. Boleh? Jadi dia, yang ni dia buat sendiri dalam lab. Nampak tak 6 jam ya? Jadi dia kena buat fresh. Tiap-tiap kali dia nak guna, dia kena daripada bahan lain. Molybdenum ke apa tau, dia ada parent, dia ada induk tu. Induk tu dia akan reputkan dapat technetium ni. Jadi tiap kali nak guna kena ambil baru. Okay. Dia ada karbon, fosforus. Jadi yang ni half-life dia ada yang panjang, ada yang pendek, ni beta. Yang alfa ni kamu tengok untuk apa guna. Alfa tak guna banyak sangat lah. Alright, difaham lah? Okay, jadi first kali kita akan start dengan yang perubatan punya. Jadi perubatan ni ada beberapa kegunaan dia. Kalau kita kata penyurihan ni maksudnya kita nak guna dia sebagai tracer. Kita nak scan, lepas tu kita nak tengok daripada luar badan. Macam kamu nampak ni orang ni. Kita scan dia pakai, tak tahu pakai apa ni, PET scan ke MRI ke. Jadi MRI pakai ke? Yang mana yang pakai ultrasound tu tak kan? Yang pakai magnet tu tak lah. Yang mana yang PET scan, CT scan kot macam tu. Dia bila scan, kat mana yang tempat kamu punya radiasi tu pergi banyak, dia akan keluar color lain.
Faham? Jadi kita boleh guna dia sebagai penyurih lah kita panggil dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai radioactive tracer. Nah, jadi kalau kita nak guna dia sebagai tracer, dia nak masuk dalam badan kamu setengah hayat dia, cikgu kata tadi kita nak panjang ke pendek? Pendek. Pendek lah. Sebab kita nak dia keluar. Siapa pernah dia jumpa dia ataupun family member dia ada yang kena makan radioactive tracer tu sebab lepas ni nak check dia ada kanser ke tak ada. Tak ada lah, tak ada. Okay. Jadi dia akan makan, maksud dia makan tu, dia tak boleh duduk dengan orang, dia kena isolatekan diri dia sebab memang dia makan tu dos yang rendah tapi still dia boleh membebaskan sinaran. Jadi kita nak trace tu daripada luar, nampak tak kita pakai alat ni. Jadi kita nak pakai sinaran apa? Maknanya kita nak usul yang membebaskan sinaran gamma ataupun yang paling kurang beta. Tapi beta ni susah sikit sebab dia kena letak alat pengesan tu dekat. Kalau gamma macam ni lah, yang ni gamma lah, kita boleh kesan dia daripada luar, daripada jauh. Jadi sinaran tu mesti boleh keluar daripada kawasan badan kita tu sampai kepada alat pengesan dia yang kita letak kat luar. Jadi kita nak dia bebaskan sinaran yang boleh pergi jauh sikit. Dia punya apa panggilnya? Dia punya ketembusan, apa itu? Lupa dah cikgu. Okay, jadi yang ni ada yang special. Kamu biasa dengar kan kalau badan kita thyroid, dia perlukan iodine kan? Betul? Betul? Thyroid, kalau hyperthyroid ke apa, kita akan ubat dia dengan bagi dia iodine kan? Jadi yang ni pun sama. Jadi iodine yang biasa campur dengan iodine, kalau ada iodine yang radioaktif pun, dia punya badan kita akan cam dia sebagai iodine lah. Jadi kita punya thyroid tu akan ambil iodine tu sebab thyroid ni dia akan serap iodine lebih daripada bahagian yang lain kan. Jadi bila kita dah buat tracer ni, dia akan pergi kat kita punya thyroid. Lepas tu kita boleh tengok lah apa yang tak betul pasal kita punya thyroid tu. Jadi kalau kata dia ada hyperthyroid tu kan, dia punya aktiviti tu cepat sangat berkurang. Keaktifan tu terlalu cepat hilang. Faham? Jadi kita tahulah dia punya thyroid tu hyper ke, kurang ke, ada apa-apa masalah ke. Jadi kalau untuk thyroid spesifik kita akan pakai iodine 131. Ni mana satu yang cikgu tagkan nombor yang dalam ni semua ni yang radioisotop lah nah. Jadi ada iodine yang stabil kan. Jadi dia ada iodine yang radioisotop. Jadi yang ni semua yang mengeluarkan sinaran lah. Jadi iodine ni dia mengeluarkan sinaran gamma dengan beta tadi kan. Jadi kita boleh guna dia sebagai tracer sebab yang gamma ni lah kita boleh nampak dia daripada luar badan. Jadi dia punya masa tu 8 hari. Jadi doktor akan bagi kamu minum. Tu dos dia nampak tak? Dos dia dalam milikuri. Unit dia dalam kuri ikut nama saintis yang pertama kali jumpa radioaktif tu kan. Jadi dia akan bagi dos minum iodine tu, lepas tu lepas 4 hari datang balik buat scan. Jadi scan tu dia akan tengok kat badan kamu kat mana. Jadi kalau kata sel tu abnormal ke kanser ke, dia boleh nampak lah. Okay, jadi kita ada selain daripada iodine, kita ada phosphorus 32. Jadi phosphorus 32 ni dia keluar sinaran beta kan. Jadi kalau kata kita nak cari dia, kita nak cam dia, kita kena letak alat pengesan tu dekat-dekat ataupun kat kawasan yang kita nak bedah supaya kita boleh, sebab beta ni dia boleh tembus sikit saja kan. Jadi tapi dia penting sebab apa, kita boleh bezakan antara sel yang kanser dengan yang sihat. Sebab kalau sel yang kanser ni dia akan serap lagi banyak fosforus. Jadi kalau fosforus pergi banyak kat sel kanser tu, kita tahu kat kawasan mana yang sel kita tu kanser, kat mana yang sel kita sihat. Tapi yang kekurangan dia bebaskan sinaran beta. Jadi kalau kata kita nak guna dia sebagai sensor untuk sel kanser, dia hanya terhad pada kanser kulit ataupun kanser mata. Jadi kanser mata dia boleh nampak. Okay. Jadi kat tepi ni gambar lah, tapi gambar tu tak semuanya mengikut apa yang cikgu tulis kat sebelah ni. Gambar yang cikgu ambil je yang berkaitan. Jadi natrium 24 ni kita akan inject dia dalam, nampak tak orang ni, dia akan inject dia dalam kita punya saluran darah kita. Jadi dia akan lalu, lepas tu saluran darah tu dia akan check kat kaki tu, nanti kita akan buat tracer, nampak tak? Jadi dia boleh check kat mana yang kamu punya darah beku. Kalau ada darah beku, maksudnya lambatlah dia nak sampai kat sini, ataupun dia sampai kat sini dia punya bacaan kecil. Kan? Jadi doktor tahulah kat mana kamu punya darah tu dia ada tempat yang beku darah dia. Jadi dia akan, yang ni pun sama, dia punya alat tu kat luar. Jadi dia kata kat sini senang, natrium klorida, maknanya dia injekkan kamu dalam bentuk garam. Natrium klorida kan.
Jadi sama lah, dia ada campur bahan radioisotop dengan yang tidak. Jadi bila badan tu dia akan bawa dalam bloodstream tu macam natrium biasa lah. Okay, jadi dia akan travel sampai ke kaki ni. Jadi kalau kata high reading maknanya good circulation. Maknanya kamu punya tak ada sumbat lah, tapi kalau baca low reading tu maknanya ada sumbat. Jadi dia akan cari kat mana yang sumbat tu. Nah, jadi natrium ni guna untuk mengesan darah beku. Okay, last kali ni technetium 99M ni, yang ni banyak kegunaan dia sebenarnya, tapi cikgu pilih, nampak tak? Jadi kita boleh guna dia sebagai tracer untuk banyak tempat lah. Okay, jadi dia boleh disuntik dalam darah, macam orang ni disuntik kat dia punya vein ni. Jadi untuk kita siasat dia punya jantung dia, paru-paru dia, buah pinggang dia, hati dia. Dan juga kalau kata kat sel barah otak kita. Nah, kalau kata otak tu, selalunya dia ada macam mana, kalau sel sihat tu dia tapis ke macam mana. Macam ada bahan tak boleh masuk, tapi kalau sel tu kanser dia bagi lepas. Jadi kita tahu yang kat situ ada sel barah. Nah, okey. Jadi last kali untuk penyuri ni kita ada xenon. Jadi xenon ni kita guna dalam bentuk gas. Jadi pesakit tu akan nafas gas xenon tu. Lepas tu dia akan masuk dalam paru-paru dia lah. Lepas dah masuk dalam paru-paru tu doktor akan scan daripada luar untuk tengok paru-paru dia ada masalah ke tak ada masalah. Ni nama-nama ni yang mana yang selalu yang kita kena ingat yang iodine ni. Untuk yang mana yang spesifik. Iodine untuk thyroid, kamu kena ingat macam tu. Dengan natrium ni untuk pembekuan dalam darah ni. Yang ni tak sangat lah. Cikgu rasa tak sangat. Nanti kita boleh cari soalan lagi, kita tengok. Xenon ni untuk paru-paru, dia memang khas. Jadi kamu tengok dalam buku teks sekali apa yang ditulis dalam buku teks pun boleh nanti. Okey, jadi selain daripada jadi penyurih, kita boleh guna dia untuk rawatan kanser. Jadi apa beza antara dia rawat dengan dia scan tengok je. Kalau rawat tu maknanya dia betul-betul target kat kita punya sel kanser tu dan dia bunuh. Boleh? Jadi yang ni betul lah, dia akan guna sinar gamma tu untuk betul-betul bunuh sel kanser tu. Tadi kat atas tu tak kan, dia trace saja kat mana kawasan dia. Jadi kalau kata kita nak bunuh tu kita akan pakai ni. Kalau dia ada luaran, dia ada dalaman. Kalau luaran ni kita akan pakai cobalt 60 sebab dia adalah kamu punya dia selalu kita guna sebab dia release gamma kan. Jadi kita akan guna cobalt 60 daripada luar ni, kamu tengok mesin ni. Okay, jadi dia akan, kamu kena pakai macam helmet kat sini. Kat helmet tu dia ada ruang-ruang. Dia ada dia punya gamma ray tu, dia akan fokuskan pergi kat mana tumor kamu berada. Jadi doktor akan scan kamu banyak kali dululah untuk pastikan bahawa sinar gamma ni hanya menuju kepada kamu punya tumor. Jadi kalau kata kamu kena tembak dengan radiasi ni, yang ni yang orang kena tu lepas tu jadi botak, lepas tu hilang rambut semua tu. Jadi bila melalui proses pembunuhan sel kanser tu. Kat mana yang kanser tu lalu sel tu dia akan bunuh sel tu kan. Dekat kawasan tu mungkin akan menyebabkan kamu botak lah. Jadi kita guna cobalt 60. Jadi yang ni penting kan, cobalt 60 kamu ingat dia release gamma dan dia ada banyak kegunaan dia sebab dia release gamma tu lah. Jadi kalau dalaman ni maknanya kita bubuh dalam badan kita macam kita telan ataupun nampak tak yang ni, kita bubuh macam bentuk macam pin-pin kecil-kecil kat bahagian dekat dengan tumor. Jadi kalau dalaman kita boleh pakai iodine 131 sama macam kat atas tadi sebab iodine ni dia release gamma dengan beta kan. Jadi beta tu dia akan pergi dekat dengan sel tumor tu sebab iodine ni kita punya thyroid akan serap kan. Jadi dia akan pergi kat kawasan tumor tu, lepas tu slowly dia akan bunuh sel-sel kanser kat sebelah dia. Tapi dia bukan bunuh sel kanser je lah, dia akan bunuh semua sel-sel kat sebelah-sebelah dia lah. Jadi sebab tu kita punya dos tu kita kena jaga, kita tak nak dos dia tinggi sangat. Kalau tidak nanti kamu sakit sebab dia lah. Jadi dia kata kat sini kita minum dalam bentuk cecair ataupun kapsul. Lepas tu dia kata radioactive iodine molecules are absorbed through the wall of the digestive tract. Jadi dia pergi dalam kita punya sistem pencernaan dulu, lepas tu baru pergi kat thyroid kamu. Jadi thyroid tu yang akan menyerap iodine yang lebih-lebih banyak-banyak tu kan. Jadi dia kata radiation destroys cancerous cell and normal thyroid cell. Jadi dia akan destroy bukan sel kanser, dia akan destroy sikit kamu punya sel-sel normal sekali. Jadi memang kalau kanser dia bukan bunuh tumor tu je, dia akan bunuh tumor tu kecil kan, tapi dia akan bunuh 60% atau 40% sel-sel sihat kat keliling dia supaya dia make sure yang lepas ni tak ada lagi akan berlakunya kanser. Dia akan bunuh sel kamu banyak juga, bukan tumor sahaja.
Nah, okey, jadi yang ni special sikit. Yang ni kalau kata untuk eye cancer, breast cancer ataupun bladder cancer, skin cancer ni, kita boleh pakai aurum. Aurum tu apa? Aurum tu apa? Siapa tahu? Aurum nama dia. Emas. Nah, emas. Ni emas ataupun iodine 125. Nah, jadi emas 198 ni radioisotop dia lah dengan 125. Jadi kita akan letak dia secara lodos dalam satu bentuk macam dia kata macam seed ni kan. Lepas tu kita akan bubuhkan dia, susun dia banyak-banyak dalam kamu punya, kalau yang ni prostate lah, dalam kamu punya prostate, untuk dia hapuskan kamu punya tumor kat sini. Jadi dia akan riliskan, tak silap cikgu, beta kot. Jadi dia akan riliskan sinaran beta. Slowly dia akan bunuh tisu-tisu kanser tu dan dia punya sel-sel sekeliling dia. Okay. Jadi yang tu pasal rawatan radioterapi kamu. Di last kali kita boleh pakai cobalt 60 juga, bukan untuk rawat kanser, kita boleh guna dia untuk pensterilan. Pensterilan tu maknanya kita bunuh kuman-kuman dan bakteria yang ada pada alat tu. Yang best ni pasal cobalt 60 ni, dalam paket tu dah plastik kan, tapi sebab sinar gamma boleh tembus, maknanya kita tak payah buka dia, tak payah apa kan. Jadi dalam bentuk dia dah berbungkus dah tu, kita boleh tembak dia dengan sinaran gamma. Jadi dia akan bunuh bakteria macam tu. Jadi dia tak ada benda yang kita sentuh dan dia tak sentuh dengan udara. Faham? Jadi kita dah packagekan dia, kita tembak dengan sinaran gamma. Jadi kita dapat sterilkan. Agaknya alat-alat kamu macam penyuntik semua ni masa dia buat kat kilang, lepas tu dia akan tembak sinar gamma untuk bunuh kuman. Okay, tadi lepas dah buka tu tak payah celup-celup dalam apa-apa bahan tu lah, terus boleh guna. Jadi cobalt 60 ni dia punya gamma ray tu boleh bunuh dia punya bakteria. Okay. Jadi dalam perindustrian pula, dalam perindustrian tadi cikgu cakap dia ada alat-alat yang kita akan guna, jadi kita nak setengah hayat dia panjang kan. Setengah hayat kita nak panjang. Yang ni untuk kawalan mutu, untuk cek ketebalan ataupun paras isi kandung. Maknanya kalau kata kita ada I10, kita nak tengok I10 tu adakah sama banyak diisi air. Jadi kalau kamu tengok minuman semua sama banyak kan. Jadi satu cara dia nak buat quality control, dia tembak radiasi. Jadi kamu rasa kita nak pakai radiasi apa untuk cek ketebalan ataupun paras isi kandung? Sinaran jenis apa? Alpha beta. Alpha boleh ke? Gamma. Gamma boleh ke untuk cek ketebalan? Kata Beta. ketebalan kertas ke logam ke kita pakai beta. Sebab kalau gamma dia tak boleh detect lah, sebab kalau dia boleh tembus konkrit kan. Jadi gamma special untuk plumbing ke apa kita pakai gamma, ataupun benda tertebal sangat. Selalunya kita akan pakai beta. Macam yang ni nampak tak mention yang ni. Yang ni dia nak tengok ketebalan kertas. Alpha kita tak guna untuk yang ni sebab alpha tak boleh lalu. Jadi kita akan pakai beta dan kita akan pakai tihaf dia yang panjang. Okay. Jadi kalau tanya kenapa kita nak tihaf panjang, untuk jimat kos lah. Okay. Sebab industri kita nak fikir pasal duit. Alright. Jadi antara bahan yang kita boleh guna, yang ni untuk industri kertas, macam mesin dia macam ni. Dia ada alat penggelek macam ni kan. Jadi kertas kamu akan keluar kat sini. Ni detektor ni dia akan bagi bacaan lah. Kalau kata bacaan tu tinggi, maksudnya kertas tu macam mana? Nipis ke tebal? Kalau bacaan dia terlalu tinggi, maknanya kertas tu nipis ke tebal? Nipis. Nipis. Jadi kalau bacaan dia tinggi, kertas tu nipis, dia akan adjust roller. Nampak kamu punya sensor ni sambung pada roller. Jadi dia akan adjust roller tu supaya tak tekan kertas tu kuat sangat. Jadi kalau dia punya bacaan rendah sangat, maknanya kertas tu tebal, dia akan adjust roller tu supaya tekan kuat sikit. Macam tu lah. Jadi dia akan sambungkan kepada roller tu. Jadi yang ni dia punya detektor dia, kita pakai beta. Detektor dia asing. Okay. Jadi kat sini, kalau cikgu tulis ni dalam bentuk yang mudah dikendali, maksudnya kalau kata kita nak guna kat kilang tu, kita tak nak guna dalam bentuk cecair lah, kita nak guna dalam bentuk pepejal supaya kita boleh, supaya dia tak tumpah. Kita tak nak dia dalam bentuk gas, tak nak dia dalam bentuk cecair. Kita nak guna dia dalam bentuk yang kita senang nak kontrol dia. Okay. Jadi kita pakai strontium 90 untuk industri ni. Strontium tadi dia release beta kan. Tengok. Ni beta. Lepas tu tengok dia punya half life dia 28.8 tahun. Jadi 30 tahun lah kamu boleh guna strontium tu. Half life dia lama. Maknanya dalam 28 tahun pun keaktifan dia masih lagi sama. Jadi jimat kos lah.
Jadi selain daripada kita guna dia untuk kawal mutu, kita guna dia juga. Yang ni tak tahu guna kat Malaysia ke tidak cikgu rasa tak. Untuk yang ni kat sebelah kanan ni bukan untuk menentukan cahaya, yang untuk pengawetan makanan. Pengawetan makanan kita boleh tembak makanan kita, susu ke apa, susu, apa semua makanan pun boleh lah. Kita boleh tembak dia dengan Cobalt 60. Cobalt 60 tu sama tugas dia macam yang kat atas tadi, dia akan bunuh bakteria. Jadi mana kamu tengok gambar ni, mana yang telah ditembak oleh radiasi, walaupun dah 6 bulan berlalu, dia tak berubah rupa dia, nampak tak? Dia tak tumbuh. Tapi kalau yang kita tak tembak dengan radiasi tu, dia tumbuh. Yang ni yang normal, yang ni yang kita dah tembak dengan sinar gamma. Strawberry ni pun sama. Dia kata 15 hari, kalau kata kita tak tembak dengan radiasi, dia rosak macam ni. Mana yang kamu nampak cantik berminggu-minggu tu, maksudnya dia dah tembak dengan radiasi. Jadi dalam dos yang selamat lah. Dan radiasi ni dia tak menyebabkan buah tu jadi radiasi. Dia berkatalah. Okay. Jadi selain daripada kita guna untuk pengawetan makanan, yang ni satu lagi, yang ni special sikit sebab kita guna alpha untuk menetralkan charge pada plat fotografi dan pakaian. Jadi kenapa kita pakai alpha untuk kes yang ni, untuk menetralkan charge? Apa beza dengan gamma dengan beta? Kenapa kita pakai alpha? Siapa tahu? Kenapa kita pakai alpha untuk menetralkan charge? Kita tak pakai sumber beta atau gamma. Dia tak damage film. Dia tak damage film. Tak. Sebab kalau beta dia pakai elektron. Kalau alpha dia dua-dua. Tak. Kan? Lagi. Ya. Jarak dekat. Tak. Dia ni spesifik pada sifat dia yang menetralkan charge ni. Kenapa kita pakai alpha? Ion dia tinggi. Kuasa part ion dia tinggi. Jadi kalau kita pakai alpha, cepatlah kita boleh menetralkan charge, boleh. Macam kata tekstil, pakaian, bila dia lalu kat roller tu, dia akan jadi elektrostatik kan. Dia melekit-lekit tu lah. Kalau kata kain tu melekit-lekit tu maknanya dia tak neutralkan charge tu lah. Jadi dia akan neutralkan charge. Kalau kata dia biar, nanti abuk lekat semua kan. Abuk rambut semua lekat. Jadi dia akan neutralkan charge tu pakai sumber alpha sebab alpha ni dia punya kadar pengayonan dia tinggi. Jadi dia akan pakai polonium-210. Tapi polonium ni bahaya. Cikgu tak tahu sekarang ni dipakai ke tidak lah. Mungkin dia pakai bahan lain. Apa-apa sumber alpha kita boleh pakai ya. Okay. Dia ingatlah kalau nak bunuh bakteria ke apa mesti Cobalt 60. Okay, satu lagi untuk mengesan kebocoran. Jadi ni cikgu kira dalam industri jugalah. Di dalam kata pipe air kan, Syabas datang tu kan, nak korek kat mana bocor kan. Jadi kalau kata dia nak tahu bocor kat mana, sebab bocor tu berlaku bawah tanah. Jadi kita tak nampak lah dengan mata kita kecuali kalau dia dah bocor keluar air banyak sampai ke surface tu kan. Jadi kita akan masukkan natrium 24 ni dalam air yang ada dalam tangki penyimpanan tu. Kita akan lepaskan dia supaya dia lalu dalam pipe air tu. Lepas tu pekerja dia akan lalu dengan giga mula tu. Giga mula counter. Ni kat mana yang bacaan dia tinggi, kat situ lah bocor. Jadi dia akan guna zara-zara beta. Okay. Kalau dia pakai gamma, susah lah sebab kalau kata pipe tu nipis, dia akan kesan sama je kan. Jadi dia tak tahu kat mana. Jadi kalau dia pakai alpha, alpha tak boleh pergi jauh. Jadi dia tak boleh pakai alpha, yang ni kita pakai beta untuk check water pipe. Jadi kalau soalan-soalan tu akan tanyalah kamu, kalau yang ni dia kena pakai apa. Okay. Jadi dia nak half-life panjang ke pendek. Yang ni nak half-life panjang ke pendek untuk air ni? Panjang. Pendek. Pendek. Kita nak pendek sebab apa? Dia mengalir dalam air kan, lepas ni kamu nak minum. Jadi tak naklah ada natrium 24 dalam tu. Jadi cukup untuk dia dalam berapa hari saja kot, 15 hari je. Natrium berapa? Dalam berapa hari mana dia natrium? Natrium 24 tu 15 jam. Di dalam masa 15 jam dia dah kurang separuh kan. Jadi maknanya tak bahayalah. Dia rendah. Dia tak nak yang bertahun-tahun punya lah. Dan nanti kamu minum air radiasi. Okay? Kat mana dah kita? Jadi last kali kita nak tengok dia dalam pertanian. Okay, dalam pertanian ni kalau kata kita nak tanam pokok, kita nak buah baja. Jadi baja tu kata lebih banyak pokok kita mati kan. Jadi kalau kata kita kena check dulu banyak mana pokok kita perlukan baja, kita akan bubuh fosforus 32 ataupun nitrogen 15 ni dalam baja kita sekali. Nampak tak kita inject kat pokok ni. Lepas tu kita akan check kadar penyerapan baja tu macam tu.
dengan kita bubuh gigi mulut ni kita tengok aktiviti dia. Jadi kita tahulah banyak mana banding dengan aktiviti asal ni, kita tahu banyak mana pokok tu sebenarnya perlu. Ni yang ni nama ni kamu cam kan, sebab kalau baja memang pokok tu akan ambil fosforus dengan nitrogen kan. Ni nama ni macam kalau kata nama bahan tu sendiri kamu boleh tahulah kat mana kegunaan dia. Ni fosforus 32 dan nitrogen 15 ni banyak kita guna untuk kaji sebab di dalam baja kan. Jadi kita akan kaji penyerapan baja untuk pokok. Ini untuk jimat kos betul tak nak bagi pokok kita mati. Jadi selain daripada itu dalam pertanian kita ada masalah mengawal serangga perosak kan. Jadi untuk bunuh serangga perosak, kata kamu punya beras ataupun gandum, kamu kan tembak dia dengan Cobalt 60 untuk bunuh biji-biji serangga tu lah. Jadi kadang-kadang kamu tengok paket beras tu dia ada serangga tapi kamu tengok serangga tu dah mati. Kan? Sebab dia dah tembak dengan Cobalt 60 lah. Okay? Jadi kalau kata dia biar kita tak boleh simpan lama lah biji ring tu, lama-lama rosak kan. Jadi Cobalt 60 ni kalau dos yang tinggi kita akan tembak dia, kita akan bunuh serangga perosak tu terus lah kamu punya biji-biji kutu beras kan. Tapi kalau dalam dos yang kecil kita boleh guna dia untuk kita mandulkan serangga. Jadi kita akan macam tadi kat bawah ni cikgu tunjuk tu, kita akan kutip serangga-serangga yang jantan tu, lepas tu kita akan tembak dia dengan sinaran gamma, lepas tu kita release dia balik. Jadi kalau kata dia bersenyawa pun dia tak akan bertelur lah. Jadi pembiakan tu boleh dikawal. Jadi lalat buah semua tu. Jadi cikgu tengok ada video kat National Geography tu. Ni dia mula dia nak kadang-kadang dia bukan biakkan lalat buah tu lah. Kamu tahu kan kalau serangga betina dia keluarkan feromon. Kamu tahu feromon tu apa? Yang nak bagi tarik serangga jantan dekat dengan dia tu. Bau dia lah, tak tahulah bau ke apa ke. Jadi dia akan replicatkan bau feromon lalat betina tu. Nanti jantan tu akan datang. Lepas tu dia akan kutip jantan-jantan tu, lepas tu dia akan tembak dengan Cobalt 60 ni. Nampak macam kesian lah kat serangga tapi tak apalah. Kan jadi sebab kita nak kawal pembiakan ni untuk kos. Jadi yang kat bawah ni untuk kawal nyamuk, sebab nyamuk yang ni membawa penyakit tu. Jadi kita boleh kontrol dia dengan radiasi juga. Okay. Habis dah. Jadi untuk kamu punya homework, cikgu nak kamu tulis. Ni cikgu dah bagi dah bahan sebenarnya. Cikgu nak kamu tulis dalam bentuk esei tu untuk alat pengesan kebakaran. Kamu punya fire detector ni dia pakai americium 241 ni kan. Dia americium 241 ni dia riliskan zarah alfa. Dia nak kamu tuliskan macam mana dia berfungsi. Kamu guna ayat yang ringkas saja. Boleh? Boleh buat yang tu, iaitu homework kamu. Kamu tulis dalam 4 ayat je ni, cikgu dah tulis bagi dah bahan. Lepas tu dalam buku kamu selalu ada. Okay, jadi yang ni homework kamu, cikgu nak kamu tulis dalam buku kamu lah. Macam mana americium 241 ni boleh digunakan dalam kamu punya fire detector. Okay. Jadi kalau kata kamu tengok kat atas ni kita guna radiasi banyak kan, tapi bahaya tak untuk kesihatan kita kamu rasa? Bahaya tak? Bahaya. Kalau dos yang tinggi sangat bahaya tapi sebenarnya tak. Sebab kamu tengok ni, yang ni cikgu ambil internet lah, mungkin lain orang lain sikit kan. Jadi dia kata kat kamu sekarang ni, kamu tengah berdiri dalam kedudukan kamu sekarang ni pun daripada matahari tu kamu dah terima over 100,000 cosmic ray. Jadi kamu sendiri terdedah pada radiasi yang tinggi, 100,000 tiap-tiap jam cosmic ray. Lepas tu bila kamu bernafas pun sama, kamu tengah menyedut bahan radioaktif 30,000 decay dalam kamu punya paru-paru tiap-tiap jam. Jadi yang ni yang kita panggil sebagai yang biasalah, memang ada kat sekeliling kamu. Ni dalam makanan yang kamu makan pun, contohnya kamu makan pisang, dia kata the food you eat contains radioactive atom, ada 15 juta potassium atom yang decay every hour inside of you. Potassium yang radioaktif ni banyak kot banding dengan yang lain. Jadi ada banyak yang kamu telan kalau kamu makan pisang. Asalnya kalau kamu makan beratus-ratus kamu matilah. Tapi kalau tak makan 1-2 tak apa. 15,000 potassium atom decay dalam badan kamu. Lepas tu kata daripada bumi pun sama. Daripada bumi kita ada 200 juta gamma ray yang melalui badan kamu tiap-tiap jam. Faham? Jadi kamu tak payah risaulah. Ada orang kata internet 5G tu bahaya kan sebab dia ada radiasi kan. Sedangkan dia tak tahu, dia dah didedahkan pada radiasi dah lagi banyak dengan lagi dos yang tinggi lagi daripada bumi ni sendiri. Okay. Jadi yang bahaya ni kalau kamu merokok, kamu tengok ni untuk orang merokok. Jadi kata kalau background radiation ni orang biasa dia kena banyak ni. Jadi kalau kata kamu buat CT scan,
kamu kena radiasi banyak ni lah. Ni macam nisbah lah nah. Jadi kalau kata Fukushima, kamu ingat Fukushima tu dia yang gempa bumi tu yang menyebabkan dia punya nuklear pecah kat dalam laut tu kan. Yang ni lah dia punya nuklear radiasi yang terbebas ke persekitaran. Nah, jadi dia kata kalau kita bekerja sebagai US radiation worker, kita terdedah pada banyak ni. Okay, jadi kalau dia kata astronot, kita terdedah banyak ni. Tapi kalau kita tengok dalam paru-paru orang yang merokok, dia terdedah banyak. Sebab tu orang rokok dia selalu dapat kanser paru-paru. Okay, dia kata kanser paru-paru tu datang daripada rokok tu lah. Dia kata in a person smoking 1.5 packs of cigarette per day. Jadi kalau seorang tu dia isap 1.5 paket rokok tiap-tiap hari, radiasi dos dia 8,000, cikgu tak tahu yang ni dia punya unit apa. Nah, per year. Jadi dia kata sama dengan kamu buat 300 x-ray film kat kamu punya chest kamu per year. Maknanya kalau yang dia tiap-tiap tahun macam dia buat 300 kali x-ray. Nah, jadi sebab tu kamu kalau merokok tu kamu dapat kanser. Okay, jadi yang ni ada lebih lah. Kok kamu nak check, cikgu tak sure semua ada ke tidak dalam yang kat atas kan. Ini gold 153. Dia bagi half life dia, lepas tu dia punya kepentingan dia. Alright. Jadi habis dah atas tu kita nak tengok soalan. Berapa masa lagi? Tinggal 5 minit lagi. Tadi cikgu start apa? 11.30 kan? 10.30 kan? Boleh cikgu sambung satu lagi nah. Kita buat latihan sikit nak tengok soalan yang selalu keluar. Jadi bila kita dah belajar pasal kegunaan, memang macam rumit lah, tapi kamu tengok soalan esei dia selalu keluar dalam bahagian esei untuk kegunaan ni sebab dia kira macam aplikasi. Mari kamu jawab soalan ni. Raja 2.1 menunjukkan pandangan dari sisi beberapa paket kopi sepanjang tali pengangkut. Suatu sistem kawalan isi padu dengan satu pemancar beta sebagai sumber radioaktif digunakan untuk menyemak sama ada satu paket kopi yang dipenuhi kurang daripada 3/4 seperti paket 3 dalam 1.1. Jika kopi dalam satu paket yang dipenuhi kurang daripada 3/4, paket tu akan ditolak. Jadi kata paket 3 ni nampak tak isi dia sikit. Jadi dia akan tembak sinaran beta kan, dia akan reject yang ni. Okay, jadi kata yang ni top view. Dari top view tu dia punya radiasi dia tembak daripada atas dia kata. Okay, ini paket 1, 2, 3, 4, 5 tu. Di dalam Rajah 2.1 tandakan dengan menggunakan anak panah dan labelkan sebagai X pada ketinggian yang sesuai untuk sumber radioaktif supaya sistem itu menolak paket 3 dan menerima paket 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Kat mana kita nak tanda X ni? Dalam Rajah yang mana? Dalam Rajah 2.1 kan? Kat mana kita nak tanda X tu? Macam mana kita nak tahu bila kita nak tolak dia? Kat mana nak bubuh X? Kat gambar ni dia sebut X. Macam mana kita nak tahu yang package 3 ni dia kurang 3/4 daripada orang lain? Macam mana kita nak tahu yang ni reject? X tu kita nak bubuh kat mana? Ya, 3/4. Yelah. Kita nak bubuh kat mana X tu? Kat atas ke? Yang ni pandangan atas dia kan? Pandangan atas maknanya dia punya sumber radiasi tu daripada mana? Daripada side view. Kita nak bubuh. Yang ni side view, yang ni top view. Top view. Maksudnya patutnya daripada sini kot. Daripada sini Dia tak dari tepi kan? Dari tepi. Kat mana kita nak bubuh so kita tahu dia ni kena reject? Kat arrow. Kita nak Belah buat kanan. kat belah kanan ni? Kita nak buat arah mana? Macam nak tahu yang ni sikit? Tak sampai 3/4 ke? Letak kat sini? Letak kat sini? Sini? Setengah. Yang ni? Dia tu? Dia Ujung. setengah. Macam tu? Jadi bila kita Atas tembak sikit. orang ni, atas sikit. Agak-agak kat sini lah, kamu nak bubuh kat sini. Dia tu. Atas sikit, situ. Sini. Cikgu pun rasa macam ni juga. Jadi bila dia lalu kat sini apa jadi pada bacaan dia? Tolak. Dekat ada tinggi. Jadi kat sini Bacaan dia tinggi akan ada kan? detektor dia kan? Betul? Akan ada detektor dia akan baca bacaan tinggi tu yang ketiga ni jadi dia akan reject. Betul? Masa kita tengok jawapan ni.
Dia kata pada aras 3/4. Betul lah kamu kata tu kan. Jadi kita letak atas sikit pada 3/4 sebab dia akan reject pada 3/4 kan. Jadi betul. Alright. Okay, dalam Darjah 2.2 tandakan menggunakan panah labelkan sebagai Y, kedudukan sesuai untuk pengesan. Oh, jadi dia suruh bubuh pada Y. Jadi kita bubuh Y kat mana? Yang cikgu bubuh tu kan? Betul? Pada tempat bertentangan tu. Jadi bertentangan dengan sumber reduktif. Jadi kalau sumber reduktif kita bubuh sini, di sini Y. Jadi kalau dia kata SY, kita label SY lah ikut arahan tu. Kamu garis pun sama. Kalau exam kamu buat garis. Yang dot daripada kat mana yang kamu nak dia baca tu supaya tak sengit. Okey. Jadi dia kata terangkan mengapa satu pemancar beta digunakan. Kenapa kita pakai beta? Kenapa tak pakai alfa atau gamma? Kalau alfa dia Lebih efisien. Alfa tak tembus. Alfa tak tembus, kalau beta? Beta sesuai. Kita tembus. Beta sesuai. Beta dapat Gamma menembusi. Paket tu dia buat daripada kertas je. Paket tu paket kopi kan. Jadi beta dapat menembusi lah, kita tulis macam tu ayat dia. Beta dapat menembusi paket. Sinar beta dapat menembusi. Mengapa alfa tidak sesuai? Ini kamu dah jawab tadi. Sebab? Tidak boleh menembusi. Betul, sinaran alfa tidak dapat menembusi paket. Inilah jawapan ni kan, sinar alfa tidak dapat menembusi.